إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam yang mulia boleh kita sama-sama untuk tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah. Dengan secara umumnya kita sudah maklum dan kita sudah tahu berkenaan dengan hari kiamat, satu perkara yang wajib kita ambil percaya bahawasanya hari yang akan berlaku, hari yang tidak ada tupai, hari yang manusia pakat tanya tentang kita amalan. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung daripada surah Qiyamah yang kita sudah lalu pada minggu lepas, yang mana di antara perkara yang Allah Ta'ala cerita kepada kita ni adalah satu perkara nasib baik molek. Kalau kita nak royak pasal ibarat contoh mudah-mudah, kalulah kita nak bawa motor ataupun bawa kereta gimana tepat, ada orang royak ke kita, memang kita ni ada kesalahan ke, tak bawa backup key ke. Memang apabila ada orang royak ke kita, di depan tu ada dadu duduk pesak, nas cahaya kita muju, kerana orang sebelah depan tu dia royak kepada kita berkenaan dengan apa yang dia berlaku sebelah depan. Saya ingat masa saya pergi Mekah musim haji kan, dia musim haji ni kita pelajar, dia tak serupa dengan orang pergi haji biasa. Orang pergi haji biasa tu nak ayat kata dia naik kereta bas sampai tes yang poleh kan, tempat dadu duduk pesak tu, dadu naik dia tengok. Tapi kita pelajar ni duduk dengan telefon semua, debar bawa kereta tu kerana kita pergi tu pergi dengan salah lah. Pergi dengan tak ada tasrih, dia panggil tasrih ni surat surat benar daripada kerajaan kata buat haji boleh tahun ni. Pergi dengan lari-lari gitu. Tapi sebelah depan tu debar bawa kereta, kita bayar go kereta, debar tu duduk telefon kat orang depan. Debar duduk tanya kata lagu mana orang depan. Oh dadu ada masa ni, masa mana dadu tak ada. Oh ya. Sehingga kadang-kadang kita kena pergi pada pasir tu, kena turun kereta jalan pada pasir. Kerana apa? Kerana tahu kata sebelah depan tu ada polis, ada dadu. Memang kita tak berani nak pergi. Tapi subhanallah, orang beriman ni satu keuntungan kepada dia, Allah Ta'ala mai royak siap-siap kat dia. Kita kena mujulah Allah Ta'ala royak kat kita apa? Kita boleh kita boleh lari, kita boleh buat apa yang tak suka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya saya saat ni, bila masa kita tahu kata depan kita ada dadu, ada orang royak kata depan ada dadu, kita nak buat lagu mana? Memang kita kena usaha jalan cara untuk nak buat lagu mana, nak lepas daripada dadu. Tak gitu. Bagitulah nak kita gamar mudah-mudah kata Quran mai royak kepada kita berkenaan dengan hari kiamat. Yang mana hari kiamat musyrikin Mekah dia tak boleh terima terhadap hari kiamat. Sebut berkenaan dengan kiamat dia ngilau suka. Sebut berkenaan dengan hari kiamat, dia panggil Nabi, dia yang kata Muhammad, kalulah betul-betul ada hari kiamat, wak mari. Yasta'jilunaka bil azab. Dia minta azab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala nak kira masuk manusia dalam api neraka, masuk manusia akan jadi lagu tu lagu ni. Hak Nabi duduk cerita kepada dia, dia kata yasta'jilunaka bil azab, wak mari cepat we azab.
Hak mengoyak kata, hak Nabi royak kata, manusia apabila duduk dalam neraka akan dibakar oleh api yang panas. Mari kita nak tengok. Subhanallah, tu dia panggil kamtatai hak orang musyrikin Mekah. Tapi subhanallah, kita agak nasib baik yang Allah Ta'ala mai royak siap-siap kepada kita berkenaan dengan hari kiamat. Bagaimana nak berlaku hari kiamat dan juga keadaan mana hari ni kita duduk dalam suratul Qiyamah. Kita akan tengok beberapa ayat pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baru ni kita baca dah sehingga 10 ayat baru ni. Sehingga kita duduk kecek berkenaan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Taala ketika masa Allah Taala beripung wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, apabila matahari dengan bulan tu dihacur oleh Allah Taala. Allah Taala beripung mari hacur, dua-dua tu tak boleh nak nampak. Hari ni seperti mana saya pernah sebut pada minggu yang lepas, mata kita boleh tengok dengan sebab ada matahari. Mata kita nampak cerah kerana ada apa dia panggil sang daripada matahari membawa kepada mata kita nampak. Tapi bagaimanakah keadaan yang Allah Ta'ala kumpul manusia? Hari itu tidak ada pertolongan. Hari itu manusia akan tanya diri sendiri, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Hak ni soalan yang manusia tanya kepada diri sendiri. Dia tanya lagu mana? Ainal mafar. Nak lari ke mana fak kita? Allahu Akbar. Kita tengok klip video. Satu klip dadu diamak orang jahat. Allahu Akbar. Kalau kita tengok hebat sangat. Orang jahat tu lebih cerdik daripada dadu lagi. Ketika mana dia lari tu, dia mana gapo dia panggil dia panggil lik. Tak itu, dia panggil lik tak. Apabila nak rekod kuning, dia buat rekod, dia tel kuning. Dadu rekod betul. Tapi dadu pun cerdik. Dia tahu kata jalan ni kena pergi kuning. Tu nak ayat kata, kita buat kesalahan dalam dunia, ada orang amat kita ada tempat lari. Satu hari, apabila kita lari, kita bebas, apa dia panggil, kita lepas daripada lari yang kita lari tadi, kemungkinan kita tak akan ambil tindakan oleh dadu tadi. Tapi di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan manusia, dia akan tanya diri dia sendiri. Dia akan tanya diri dia sendiri. Dia kata yaqulul insan. Manusia akan tanya ainal mafar. Nak lari ke mana fak kita ni? Allahu Akbar. Hak ni cuba kita gamar. Kita gamar kata kita ada kesalahan kedi. Semua ada kedi belakang ni. Hak ni kedi tinggal semaya. Hak ni kedi buta duit orang tak bayar. Hak ni kedi curi barang orang. Hak ni kedi, ada kedi belakang fak kita. Sebab tu Nabi SAW dia kata kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni memang ada kesalahan. Kita nasib baik Tuhan tak tunjuk kesalahan kita kepada orang. Tuhan tak win nampak. Kalau Tuhan win nampak ni pakat ngaji gi mari orang kali fak kita. Tengok yang ni kesalahan banyak, tak selesai dengan hak ni. Apa kesalahan dia banyak? Allah Ta'ala dia sulitkan benda kesalahan manusia. Tapi manusia ni pelik juga. Allah Ta'ala sulit kejahatan dia. Tapi dia ni ditunjuk kepada orang. Aku hak ni aku curi. Hak ni aku buat. Kalau manusia tu dia ditunjuk kejahatan dia kepada manusia. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hari tu hari yang Allah Ta'ala cerita kepada manusia, diri kita sendiri tanya ainal mafar, nak lari ke mana? Cuba kita tanya. Hari ni alhamdulillah kita boleh jawab atas dunia. Kalau kita buat kesalahan, orang nak mari gak kita, orang nak mari buat lagu tu, buat lagu ni, kita ada jalan nak pergi. Tapi di akhirat sikit lagi memang tidak ada jalan, tidak ada kanan, tidak ada kiri. Manusia hanya ke depan. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Kalla la wazar. Ni jawapan daripada Allah Ta'ala. Nak rayak kepada orang beriman semua. Nak rayak kepada manusia bahawasanya la wazar. Tidak ada. Tak ada tempat tupai. Tak ada tempat lari. Tak ada tempat manusia nak pergi setuju kepada satu tempat. Kadang-kadang kita hidup atas dunia ni, kekayaan kita boleh membawa kepada kita lari. Kita tengok kedi hari ni. Hak kira kata kedi tu kedi besar. Dia ada duit, dia boleh bayar kepada dadu. Dia boleh bayar kepada hak tu hak ni.
supaya nak lepaskan daripada hukumnya yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah Ta'ala kata la wazar. Hari itu tidak ada walau seorang manusia, walaupun seorang pun nak cari tempat tupai, seperti mana saya sebut pada minggu dulu. Anak dengan mak lari pergi mari, bukan cari. Anak dengan mak nampak cerak-cerak, tapi hari itu merupakan hari lari pergi mari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu tu tak saya tengok muka aku. Atas dunia kita duduk ngaji sekali, atas dunia pakak duduk mari semaya sekali, tapi di akhirat tak kenal aku. Bukan tak kenal dengan sebab tak biasa jumpa, tapi tak kenal oleh kerana likullin yauma idzin sya'nu yughni. Kerana hisap amal hari itu tu semua ada perakit nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, nak minta kita, nak royak kepada Allah, ya Allah, mana kita yang dia buat atas dunia. Lalu tu Allah Ta'ala kata, hari tu tidak ada, tak ada sikit abuk tempat nak lari. Sehingga kalau kita bayarkan ataupun kita nak beri gambar pada mahsyar, padai mahsyar, kita sebut kata padai mahsyar tu, dia bukan padai bola, dia bukan padai gapo. Hari ni kita sebut padai. Padai ni kita boleh gambar kata padai, memang dia ada cerah, ada gelap, ada gotu, ada goni. Tapi pada mahsyar semua manusia telah nyeboge, tidak ada cerah. Lepas tu subhanallah, tak tahu kita nak beri gambar lagu mana. Kata hari itu merupakan hari takut. Hari takut dunia tak ada dah. Dunia yang kita duduk hari ni, kita boleh duduk atas musalla. Rumah yang kita buat habis juta-juta. Tempat duduk yang kita buat sebelum daripada kita mati, kita buat tak ada berlaku. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata tempat tupai hari itu, iaitu ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Allahu akbar. Ni tempat tupai. Ni tempat dia panggil tempat nyana, tempat sana yang kita kena duduk. Allah Ta'ala kata ila rabbika, kepada Tuhan kamu, yauma idzin, pada hari yang tersebut, iaitu hari kiamat. Al-mustaqar. Allahu akbar. Merupakan satu tempat yang menenangkan jiwa manusia. Hidup atas dunia penuh dengan serabut. Ada tak di kalangan fak kita hidup mari dah, kita hidup dah 20 tahun, kita hidup dah 50 tahun, kita hidup dah 60 tahun, kita hidup dah 100 tahun. Kita katalah kodar umur kita. Kita tak usah kata umur yang kita ada lah. Kita sebut kata dalam masa setahun. Dalam masa setahun, daripada tahun dulu dengan tahun ni, gapo tahun hari mana yang kita tidak ada serabut? Ada tak? Tak serabut. Tak ada serabut. Allahu akbar. Susah nak cari. Susah hari ni ada serabut kerana punah nyoga tu. Esok pula serabut kerana anak. Serabut semua hidup manusia. Lalu tu Allah Ta'ala kata ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Manusia habis serabut, habis dah nak ayat kata tidak ada dah tempat yang terakhir bagi manusia, tempat tupai, tempat nak sandarkan diri. Ila rabbik, kepada Tuhan kita. Kepada Tuhan ni Allah Ta'ala duduk main ayat supaya dengan saya ibarat tadi. Tadi kita ibarat benda yang kita nampak. Benda yang kita kata depan tu tak boleh giwi ada boyo. Depan tu tak boleh giwi ada dadu. Depan tu tak boleh giwi. Oh terima kasih tolong royak kita. Tapi ni Allah Ta'ala duduk royak berkenaan dengan hari kiamat. Berkenaan dengan setiap manusia kena jumpa belaka. Setiap manusia kena menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata bagaimana? Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. La ilaha illallah. Padahal kalau kita sebut berkenaan dengan perbuatan kita ni, kita kat contoh mudah-mudah je. Hari Rabu mari. Hari ni hari Khamis. Hari Rabu. Tengah hari pukul 12 kita duduk mana? Cuba royak sore-sore. Boleh royak tak? Pukul 12 kita duduk mana? Ada. Saya tak ingat dah duduk mana pukul 12. Dah itu. Kita gimana pukul 12. Pagi tu makan nasi mana? Dengar pio. Berapa kok nasi? Lupa dah.
Tak gitu. Tetapi Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan hari kiamat tu. Allah Ta'ala kata yunabba'u. Yunabba'u ni makna royak. Cerita. We tahu. Royak ambil tahu. Gapo? Pada hari yang tersebut manusia tak boleh royak kata ya Allah, dah aku tak ingat. Atas dunia ni boleh lah. Atas dunia ni boleh kita kata kau tak ingat ambil ke dak. Kadang-kadang kita boleh royak. Boleh royak kata demo dak hak ambil anak kecil kita lupa anak kecil sini. Kita tak ingat sungguh. Boleh kata tak ingat. Tapi Allah Ta'ala duk cerita berkenaan dengan hari kiamat. Allah Ta'ala kata yauma idzin bima qaddama wa akhar. Allahu akbar. Apa yang kita buat sebelah depan kita ataupun kita buat di belakang kita, makna kata dosa yang kita buat atas dunia, perbuatan satu persatu akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubik video belakang hak kita ni. Tubik cerita satu filem tu hak kita. Saya tubik cerita saya Allah Ta'ala cai semenjak daripada kecil. Buat dosa gapo kata. Tengok duduk mengajar orang, khabar-khabar ada dosa gua ni. Tuhan tunjuk satu persatu. Allahu akbar wal iyadzu billahi min dzalik. Patu bukan hanya kita seorang yang tengok, orang pakai duduk tengok. Cerita duduk atas dunia napa duk mengajar orang ni. Tapi khabar-khabar di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala tunjuk kesulitan orang seorang-seorang. La ilaha illallah, syirik dengan Allah Ta'ala, butai duit orang tak bayar, buat dengan nafsu sendiri, semua perkara Allah Ta'ala tunjuk satu persatu. Sebab tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Hari tu Allah Ta'ala kata yunabba'u, kita tak saya tahu pun Allah Ta'ala kena royak. Tak saya tahu, tak ada yang nak tengok. Tak ada seorang habuk yang nak tengok perbuatan di atas dunia. Kejahatan manusia yang atas dunia ni, tidak ada manusia nak tengok, aku bunuh orang gitu. Aku nak tengok cara lagu mana aku bunuh orang, tak usah. Aku zina hidup atas dunia dulu. Aku nak tengok dengan cara mana aku zina atas dunia. Manusia semua nafi dengan perbuatan yang kejahatan dia buat atas dunia. Tak usah tengok seorang habuk. Takut nak tengok hari tu. Apa? Oleh kerana azab Allah Ta'ala sudah dinyala dan juga ditunjuk kepada orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Honing nasib, satu nasib orang beriman dia boleh tahu. Kita alhamdulillah, kau sari umur kau tua, kau sari umur kau banyak. Hari itulah, hari inilah kita boleh taubat kepada Allah Ta'ala. Kejahatan kita yang kita pernah laku, Allah Ta'ala dia janji, dia kata dia nak apung dosa kita. Hanya kita minta kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata lagu mana dalam satu ayat? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tuhan kata Nabi suruh cerita, suruh royak, suruh bagi khaudi kepada hamba Allah Ta'ala belaka. Tak kira kafir, tak kira tak kafir, tak kira beriman, tak kira, anni anal ghafurur rahim, bahawasanya Allah Ta'ala dia nak apung segala dosa yang kita buat atas dunia. Kita dosa gapo dengan Allah Ta'ala? Besok hendak waktu mana kita bangun royak kepada Allah Ta'ala, ya Allah dosa ni yang aku buat ni aku minta apa boleh ke tak? Ada orang buat kita ni kita tak wimak. Orang kan kalau dia mari ngenak kita, mari curi benda kita, mari buat kita dengan sakit, aku tak maaf siapa bila dia. Tu sifat orang Melayu kita, dia suka denih. Denih terhadap satu perkara ni, Allah ni dia panggil sifat yang keji lah. Kita tak duduk kena denih benda tu. Kalulah dia buat merupakan tak suka bagi hati kita, kalau keratop dengan diri kita, kita serah kepada Allah Ta'ala. Susah nak buat benda ni, bukan benda mudah. Tapi insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan kita pengajian kita supaya kita nak baiki diri sendiri. Lalu tu kita kena cuba muhasabah diri kita. Muhasabah ni makna cek. Kereta kalau umur kau banyak tu dia tak boleh pergi dah. Dia memang dia kena ada kereta tu. Asal royak lah kereta kita ni, kita pakai dah 30 tahun dah duduk tangan kita tak pernah perkara apa, tak usah royak lah kata tak pernah. Kereta mana-mana benar yang duduk dengan kita ni kan, dia berasa dia keruluh, minyak bocor, air mudah tubik, kadang-kadang cumi pecah, dia ada. Tak ada kata nak wiklik supaya dengan. Sebab tu kita nak lagu mana nak comel kereta kita supaya kita nak pergi perjalanan kita agak jauh lagi. Kita kena baiki. Kena baiki semua kereta.
Begitu juga manusia, dia kena beki ni makna membaiki. Hak buruk we jadi comel, tu makna beki. Sebab tu Allah Taala pun cerita kepada kita bahawasanya amalan yang kita buat atas dunia, perkara yang kita buat atas dunia, Allah Taala akan tunjuk satu persatu. Cuba kita gamar. Benar yang kita buat atas dunia ni kadang-kadang kita berasa apa tak ada gapo, tapi Allah Taala tunjuk kepada seluruh dunia di hari mahsyar sikit lagi. La ilaha illallah. Tapi manusia ni sifat Allah Taala jadi dia peseng manusia. Peseng manusia lagu mana? Balil insanu ala nafsihi basir. La ilaha illallah. Dia panggil peseng manusia ni, Allah Taala jadi peseng dia tu. Suka buat alasan kepada diri sendiri. La ilaha illallah. Ni paling takut sekali ni. Alasan kepada diri sendiri ni, kalau kita buat tak molek, tak ada orang wi alasan comel. Tak itu. Misal main-main, kita pergi ambil benda orang yang tidak diredha oleh tuan dia. Ambil benda orang tuan dia tak redha. Apabila dadu pergi kita, nas cahaya kita tak royak. Aku curi sebab aku nak tunjuk kata aku debel. Tapi Allah Ta'ala royak kata, manusia ni oleh apabila dia tahu kata dia salah, dia akan cari kemolekan kepada diri dia. Yaqulul balil insanu ala nafsihi basirah. Oh ya, kita curi sebab anak kita tak ada kerja lah ni. Kalau kita ada kerja, kita tak curi bagi demo. Kalau kita ada kerja, kita tak buat pelik-pelik benda ni. Kalau manusia ni Allah Ta'ala duduk ayat. Sabit tu Allah Ta'ala dia katuk mulut manusia akhirat sikit lagi. Allahu Akbar. Kalau kita ni mulut kecek banyak ni, tak kira orang kecek, tak kira orang dengar. Allah Ta'ala kata lagu mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari akhirat ni, hari yang Allah Ta'ala katuk mulut. Nakhtim ni makna katuk pasal tak boleh kecek, nak ngangur tu tak boleh dah. Jangan kata kecek. Nakhtim, khatamah ni asal makna cok. Makna kata Allah Ta'ala nak katuk, Allah Ta'ala nak tutup dengan keadaan tak boleh buka sikit abuk, nak ngangur we orang tengok tu tak boleh dah. Allah Ta'ala kata ala afwahihim. Afwah ni makna mulut. Famun. Mulut manusia di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala katuk. Lalu tu Allah Ta'ala kata wa tukallimuna aydihim. Hak nak kecek dengan Tuhan tu bukan mulut. Gapo dia? Aydihim, tangan kita. Sabit tu tangan buat gapo ni? Dia tangan dia tak bohong. Tangan dia tak bohong. Mulut je yang suka bohong. Dusta ni oleh ke mari di mulut. Allah Ta'ala sebut bahawasanya hari akhirat sikit lagi, apabila Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala beri pun manusia, mari duduk depan misa, panggil nama seorang-seorang. Panggil nama. Alhamdulillah mai. Mana demo ni? Oh ya Allah, ala basirah. Dia tanya, ya Allah, aku ni lagu ni, aku ni. Molek belah kualik dia. Lalu tu Allah Ta'ala kata aku mana? Hari tu Allah Ta'ala katuk mulut manusia. Manusia tak boleh kecek seorang hambuk. Katuk mulut. Lalu tu Allah Ta'ala kata, tangan pula manusia akan kecek. Wa tashhadu arjuluhum. Allahu Akbar. Dan juga kaki nak kecek. Tak gambar belakang ni. Kadang-kadang kita gambar kata, tangan nak kecek lagu mana? Kaki nak kecek lagu mana? Allahu Akbar bima kanu yaksibun. Apa yang mereka buat atas dunia. Satu ayat lagi Allah Ta'ala ada sebut juga. Yauma tashhadu alaihim wa alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. La ilaha illallah. Allah Ta'ala ada sebut pada hari menyaksi hari itu. Hari lagu mana? Hari yang alsinatihim, hari yang tangan mereka dan juga kaki mereka akan kecek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Royak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Royak satu persatu apa yang tangan buat atas dunia. Tangan curi, tangan tapau dia, tangan teo dia, tangan zolim orang, tangan buta duit orang tak bayar, tangan kecek belakang. Dan kita kena gamar, kita kena tahu kata benar yang Allah Ta'ala royak masa depan dah.
Satu ayat lagi Allah Taala sebut dalam satu surah, Allah Taala kata hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Ketika mana siapa depan aku, siapa depan aku, malaikat Malik Zabaniyah, malaikat penjaga dengan aku pun dia nak tanya. Dia nak tanya tentang alasan. Kalau kita tengok dalam suratul Mulk, dalam suratul Mulk Allah Taala sebut keadaan yang nyata. Apabila dia sapa di depan pintu neraka, malaikat tanya, tidakkah tak sapa kepadamu Quran? Quran tak sapa kau demo ni? Tak ada kau ustaz ngajar Quran? Tak ada kau ustaz ngajar tafsir Quran? Tak sapa kau Quran kepada demo? Malaikat tanya dulu nak masuk neraka, nak lepas masuk dalam api neraka, tanya dulu. Dia kata qalu bala, ada. Walakin, tetapi fok kita malah. Tapi fok kita tak sengaji. Tapi fok kita tak ambil amati berat dengan Quran. Sedekah kita tahu kata akhirat sikit lagi. Tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada anak yang akan bagi manfaat. Hanya Quran. Quran Sayyidina Uthman bin Affan, dia ada riwayat dalam satu hadis. Sayyidina Uthman dia kata lagu mana? Dia kata Nabi kata Iqra'ul Quran. Suruh baca Quran. Kita kena cek belakang ni. Cuba tanya kata kita Quran boleh baca ke tak? Yang kedua, kalaulah kita boleh baca ke tak? Hak pasal boleh baca berasa pun tak payah nak jawab. Hak pasal boleh baca, agak tak susah nak jawab. Boleh baca tak Quran? Boleh baca. Demo boleh baca tak? Boleh baca. Demo boleh baca. Tapi berapa orang yang boleh jawab kata hari ni dah baca Quran? Berapa orang boleh royak kepada diri sendiri kata wajib atas diri aku kena baca Quran? Apa orang? Sayyidina Uthman dia kata, bacalah kamu akan Quran. Bapa? Kita kalau kesalahan kita ada, kita cari tenai. Tak ada duit kita bayar kok tenai. Tenai ke? Tenai yang nak gue kepada kita. Yo ni buat lagu ni. Hari tu dia tak pergi. Hari ni dia akhirat sikit lagi. Nabi kata kerana Quran syafi'an li ashabi, akan bagi syafaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ni akan dapat syafaat daripada Quran. Sampai tu dia beza dengan umat lain. Umat Nabi Musa walaupun ada kitab Taurat, umat Nabi Isa walaupun ada kitab Injil, tidak ada yang boleh syafaat benar-benar tu. Tetapi Quran kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak paling teruk kali Quran tak ana baca. Teruk dah tu. Yang kedua, pandai baca Quran tak baca. Pandai baca. Ngaji kita ngaji habis qiraat 5. Zaman dulu dia ngaji surat Qadah. Kita ngaji habis Qadah. Tapi Quran Allah lama dah tak baca. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ngacung ke Allah Ta'ala. Dia royak, dia menyeru kepada Allah Ta'ala. Dia royak hak. Dia royak kata, umat dia ni lagu mana? Dengan Quran, waktu padu. Tak ambil berarti dengan Quran. Tak ambil amati berat dengan Quran. Tahu kata Quran akan tolong dia akhirat. Tapi dia tengok Quran, biasa je. Buat gapo we Quran? Nak naik rumah baru kita, apa dia panggil, beli ayat kursi. Kita mari sakut depan rumah. Kita sakut dalam rumah, bapa tak sewi setan masuk. Tu je. Dengan Quran kita guna dia. Bila kita boleh guna Quran dengan kita baca. Saya nak ayat satu kali pada fak kita. Cuba sekali dalam hidup kita. Hak tak pandai baca Quran ataupun hak pandai baca Quran, cuba we baca Quran, we nilai air mata sekali. Kita sakit hati kau anak tu biar air mata royak kau bini, Allah, anak kita lah kecil tak molek dengan kita. Kita bermasalah dengan satu perkara dengan air mata. Tak itu. Kita ada masalah, kita sebut kata Allahu Akbar, air mata. Tetapi bila masa kita ada masalah dengan Quran, kita tak boleh baca Quran, kita tak reti makna Quran, kita tak tahu kata Allah Ta'ala duduk royak kepada kita, berapa kali kita boleh titik air mata atas Quran? Berapa kali? Ni nak tanya ni. Kerana gapo? Saya nak royak cerita pada fak kita so.
Sore orang tino. Sore orang tino, orang susah. Siapa pukul apa? Siapa pukul apa? Tino. 7.30. Ada sore orang tino. Dia orang susah. Susah ni dia ada dua. Sebab tu Islam dia tak fuqara dengan miskin. Sebut kata fuqara, sebut kata miskin dia tak serupa tu. Asnaf lain-lain dia panggil. Kalau kecek masalah zakat, fuqara suku, masakin suku. Sore orang tino, orang susah, tak ada duit. Kerja dia duduk jual tepung tengah jalan tu. Kerja dia jual tepung tengah jalan. Laba nak ayat kata jual tepung tengah jalan ni bukan duduk laba sangat. Dia kira kata mula-mula dia kerja tak siwi puas. Yang kedua dia kerja untuk makan diri sendiri. Dia kata anak ada. Tapi dia tak agak ke anak dia. Apa? Kerana anak dia ni peringkat tinggi. Peringkat tinggi makna kata orang ada thumbnail lah. Satu hari ni dia duduk jual tengah jalan. Jual laku atik kadang-kadang buat tepung tu dia buat sendiri. Buat tepung tak laku dia buat klik. Buat tepung tak laku dia buat klik. Satu hari dia mari dengar ceramah siapa dengan kita dengar. Mari dengar tok guru duduk mengajar. Tu meroyak berkenaan dengan Quran. Kecil hak Quran, kelebihan Quran, kepentingan Quran. Bagaimana kita dengan Quran? Bagaimana umat Nabi SAW hebat sangat dengan Quran. Nabi SAW Allah Ta'ala rayak dalam suratul Qiyamah. Sehingga Allah Ta'ala tak siwi Nabi gaduh dengan Quran. Jangan gaduh kerana Nabi ni dia sungguh dengan Quran. Siapa ke apabila dia baca Quran dia Nabi boleh selalu dah. Tetapi kita nanti dengar ayat lepas pada ni. Sehingga orang tino sore ni dia dengar tok guru duduk ngajar berkenaan dengan Quran. Apa dia ambil Quran? Dia buka Quran. Dia tengok Quran. Dia kata gapo huruf ni? Huruf gapo dia tak reti. Tengok dalam Quran ni tak tahu kata gapo dia. Sedangkan ni adalah panduan hidup dia. Wajib dia kena tahu satu persatu Allah Ta'ala suruh gapo. Allah Ta'ala larang gapo. Allah Ta'ala tak siwi buat gapo. Dia kena tahu. Tapi apabila orang tino tadi dia sungguh dengan kerja dia, walaupun ada anak peringkat tinggi, dia kata dia tak agak ke anak dia. Apabila dia dengar orang mengajar, dia tengok kepada Quran, air mata yang tidak pernah tubik dia kata. Sama-sama dia tiak dengan anak. Sama-sama dia tiak dengan tok lelaki. Sama-sama dia tiak dengan jiran rumah. Sama-sama dia tiak dengan tak ada makan. Tapi dia kata dalam hidup dia, semenjak daripada dia hidup, katalah dia hidup 60 tahun. 60 tahun dia tidak pernah saing dengan Quran. Dan juga dia tidak pernah tiak dengan Quran. Tak biasa tiak dengan Quran. Dengar ayat Quran tanya kata semaya tak, dia semaya. Tapi Quran apabila dia boleh mari sampat dengan Quran, huruf yang duduk dalam Quran, dia tengok dia nampak biasa. Hari itu apabila dia dengar kelebihan Quran, dia tahu kata Quran akan jadi saing dengan dia. Dia tahu kata Quran akan bagi syafaat kepada dia. Dia tahu bahawasanya tidak ada pertolongan kecuali Quran di akhirat sikit lagi. Dia ambil Quran, dia tubik air mata. Air mata yang dia tubik titik tak atas Quran. Titik atas Quran. Dia katuk Quran. Dia katuk Quran, dia klik rumah. Dia pergi cari tok guru hendak mengajar. Dia kata tok guru mengajar kita semalam lepas subuh. Tok guru jadi tok imam. Kabar-kabar dia jumpa dengan tok guru, dia kata tok guru, semalam tok guru kecek hak Quran. Dia semalam tiak ngisok dengan Quran. Bapa? Bukan dia tiak dengan sebab gapo? Sebab dia takut kata dia tak saing dengan Quran supaya dengan tok guru ayat. Dia pasal tiak dengan anak dia. Dia pasal tiak dengan tok lelaki dia. Dia pasal tiak dengan saing dia. Dia pasal tiak dengan kemarahan dia. Tapi dia tidak pernah tiak dengan Quran.
Kerana ni adalah teman yang sejati di akhirat. Dia tobek air mata depan tok guru. Tok guru tanya kata pandai tak baca Quran. Dia kata dia tak pandai nak baca Quran. Allahu Akbar. Tok guru tanya pula. Tanya kata, hidup dalam dunia ni tak pandai kau baca Quran? Dia kata, maaf Tok Guru, dia tidak penting kepada agama sehingga diri dia dah jadi lagu ni. Quran tengok huruf Quran bahasa Arab, dia tak tahu kata tulis apa. Seumpama dengan tikus tengok besi. Kalau ibarat mudah-mudah, tikus dia tengok besi, dia nampak sinar, dia nak kekar, dia tak boleh kekar. Lalu tu satu hari Tok Guru tanya kata, nak tanya sikit. Gapo Tok Guru? Quran ada tak rumah? Dia kata ada. Lepas tu duduk mana? Dia kata duduk sakut atau ayat kursi lah, ayat 1000 dinar lah, duduk sakut dia kata. Lepas tu mana Quran hok duk baca sokmo-sokmo? Dia kata nak baca lagu mana? Engkau tak pandai nak baca. Lepas tu Tok Guru tanya kata, kita dengan saing kita jamu makan. Dengan saing kita ajak saing pergi makan kedai kopi, kita jamu dia. Kita pergi mana-mana, kita jom waktu tobek duit kita. Tak apa kita bayar harga minyak. Tak apa kita, semua kita belakang. Tapi dengan Quran, sebuah Quran nak beli, tak ada duit nak beli, dia kata. Tok Guru tu warnah selalu dah. Quran tak biasa beli. Dalam hidup makcik ni puluh tahun tak biasa beli Quran. Kau salah. Dia pun dengan kilah orang zaman dulu ni, dia rasa dia lah waktu tobek dalam kilah. Waktu beg duit dalam kilah, Tok Guru, duit ada banyak ni je. Padai tak dengan nak beli Quran ni? Padai ke tak nak beli Quran? Kita mutu asore, umuh asore, kereta asore, Quran hak sendiri tak ada. Pergi tengok rumah mana Quran orang mau duduk baca, tak ada. Duduk baca sejid tu. Tak boleh kau baca sejid, tak ada gapo. Tapi nak ayat kata, kita tidak bagi kepentingan kepada Quran sehingga Quran nak jadi saing kita di akhirat, kita tak pernah beli Quran. Tak biasa beli Quran. Ni Quran hak kita beli dengan duit sendiri. Besok tak buat kita. Okey, ni sebagai nasihat umum lah. Cuba cari duit yang kita berasa kata kita bangga, ni duit kita, beli Quran dengan duit kita, ambil yang kita beli kita baca. Allahu Akbar. Barulah kita berasa harga. Kita berasa harga benar yang kita. Sehingga mocik tu subhanallah, mati dia kata, saya pun dengar daripada orang royak. Dia kata dia ambil duit, dia pergi beli Quran, dia klik siapa rumah, dia baca Quran, bukan dia pandai, dia belek. Nak ayat kata orang kalau kasih, sungguh-sungguh kasih kan, Allah Ta'ala bui. Sehingga dia mati tu dia dekat Quran. La ilaha illallah. Dia mati, dia duduk dekat Quran. Hak dia beli. Lepas tu kita subhanallah, kita nak tanya diri kita sendiri hari ni nak baca. Tak Allah, malu nak jawab. Sebab tu Allah Ta'ala duk ayat berkenaan dengan manusia ni. Balil insanu ala nafsihi basirah. Allah Ta'ala tanya belakang, apa tak nak baca Quran dak ta dunia. Allah nak anak mana kita ni kerja raja duit gaji kita mahal. Kita dalih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demo apa tu hewi nikmat gitu lalu. Subhanallah. Lalu kita tengok seorang, apa dia panggil, orang negeri Syiah kita. Seorang orang negeri Syiah kita mata buta, tapi dia boleh ingat Quran 30 juzuk. Kita mata nampak, jangan kata ingat, nak baca tak mana. Mana kita nak kata kita syukur nikmat Allah Ta'ala. Benda lain boleh buat belakang. Mengaji tinggi. Semua boleh baca. Cina boleh baca. Mak Saleh boleh baca. Spain boleh baca. Tapi subhanallah, hak paling pelik sekali Quran tak boleh nak baca. Hak ni hak manusia kena ambil padu. We tahu kata kita tak boleh baca Quran, nak mati dengan keadaan tak anak kau. Kita nak duduk siapa kau, kita mati kau. Lepas tu kita jom kau malaikat tanya kita di akhirat sikit lagi kata, kita anak baca Quran tu boyak. Kita nak ayat gapo tak anak baca Quran. Kita ada Tok Guru, penuh Tok Guru, nak cari mana Tok Guru kita boleh cari. La ilaha illallah. Sebab tu manusia tu, lagu tu lah Allah Ta'ala duduk ayat bahawasanya balil insanu ala nafsihi basirah. Alasan tu ada semua.
Ada semua dengan Tuhan. Sebab tu Allah Taala pun royak dalam ayat yang saya baca tadi, sehingga Allah Taala kata tadi, Allah Taala kecek berkenaan dengan tangan manusia dan kaki manusia kecek. Hak ni Allah Taala tambah pula wajuluduhum, kulit kecek. Kulit ni akan jadi saksi di hadapan Allah Taala bima kanu ya'malun, terhadap apa yang manusia buat atas dunia. Allahu akbar. Makna kata tidak ada lepas kita sikit abuk di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu ayat Allah Taala kata iqra kitabak. Semua manusia mari dengan fi'il amma. Mari dengan fi'il suruh baca. Kita tak nak baca pun Allah Taala kata iqra kitabak. Baca akan kitab kamu. Kitab apa? Bukan Quran. Kitab kamu iaitu hisapan amalan yang kamu buat atas dunia. Dia bahasa dia lah kita kecek surah Al-Qiyamah ni dia siriat sikit. Dia tak serupa dengan surah-surah lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala rakyat berita gembira. Tapi suratul Qiyamah, banyak dalam suratul Qiyamah ni kecek berkenaan dengan kiamat. Allah Ta'ala kata iqra kitabak. Baca. Tak nak baca. Kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba. Cukup dah bagimu akan amalan perbuatan kamu, kejahatan kamu. Tak ada lagi atas dunia. Buat kejahatan sampai setahun ni. Hari ni Allah Ta'ala nak suruh baca. Depan sikit lagi kita akan baca aku zina, aku buat kejahatan ni, aku lagu ni. Baca sallallahu akbar. Allah Ta'ala kata kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba. Cukup dah pada hari ni yang kamu buat atas dunia dulu tu cukup. Allah Ta'ala nak hisab amalan satu persatu. Tak ingat, tak ingat. Allahu akbar. Lalu tu Allah Ta'ala kata walau alqa ma'adhirah. La ilaha illallah. Mari lagu-lagu mana pun dia minta dalih dengan Tuhan. Dia salah cerak-cerak dah. Salah cerak-cerak, tak ana baca Quran cerak-cerak. Dia ada alasan lagi depan Allah Ta'ala sikit lagi. Dia berani dengan Tuhan. Ni Allah Ta'ala duduk ayat berkenaan dengan manusia. Gambaran ni adalah gambaran hari kiamat. Hari ni musyrikin Mekah menganying. Hari ni musyrikin Mekah tak terima. Hari ni musyrikin Mekah pakat suka geger buat dia. Tapi bila masa Allah Ta'ala pindah, hari itu merupakan hari kiamat. Dia pergi depan Allah Ta'ala. Dia royak di depan Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, aku dulu bukan aku tak percaya. Aku dulu bukan tak dalih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walayadzubillahi min dhalik. Kita minta lah kita jauh daripada orang yang suka dalih. Atas dunia ni dalih banyak dah. Atas dunia ni kesalahan kita kata dok. Kita boleh kata belakang. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tidak ada dalih tidak ada apa yang kita nak rayak kecuali benda tu marinya benda yang benar. Benda tu satu persatu, cahai satu persatu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita lafaz, semua yang kita kecek, semua yang kita kata akan ditulis oleh raqib dan juga atid. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuba hisap amalan kita. Cuba kita kembali kepada diri kita kepada hari kiamat. Hari itu merupakan hari yang tidak ada pertolongan. Cuba kita kira kata kalulah kita tidak ada pertolongan. Quran saja nak tolong. Kita nak guna dok Quran atas dunia. Hari ni soalan yang kita tanya, ada dok Quran sendiri hak kita masing-masing. Kita ada dok Quran hak kita. Kita ada dok pernah dok kita tu waktu malam tak ana baca Quran tiap depan Quran. Pernah dok benar ni hak kita kena orang panggil kita kena tanya. Paling kurang Quran sikit lagi dia akan menyaksi di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, Abdullah ni dia keadaan dia tak pandai baca Quran, tapi dia dengar orang mengajar berkenaan dengan Quran. Sebelum daripada dia mati 5 tahun, dia usaha untuk nak ngaji Quran. Walaupun tak pandai tapi dia usaha untuk nak ngaji. Kita duduk situ. Agak kata nak pandai ni bukan mudah dah. Ada kita gambar kata bukan orang kita saja tak erti baca Quran, orang Arab sendiri pun ramai tak erti baca Quran. Kita kira kata orang Arab tak erti mana muka dia kecek Arab. Ramai orang Arab tak erti baca Quran. Tak boleh nak baca Quran. Buka Quran tak tahu kata gapo huruf dia. Subhanallah. Sebab tu kita alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Khususnya Tuhan tak orang panggil kata mendului dah nikmat kita ni. Boleh dengar pada malam ni, boleh tahu kata Quran lagu tu. Kita di akhirat sikit lagi, kita nak dalih gapo di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ni kita ambil tahu belakang dah ni.
Dan juga di akhirat sikit lagi ni kita dalih kosong je. Dalih dengan keadaan tidak ada apa dia panggil, tidak ada munafaat sikit abuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu insya-Allah taala waktu isya pun dah masuk dah, insya-Allah kita akan sambung pula pada 2 minggu yang ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahlul Quran, jadikan kita orang yang suka kepada Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, jadilah hati kami untuk kaitan dengan Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami suka kepada Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dengan Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, builah mulut kami, builah lidah kami, builah perbuatan kami sebagai perbuatan yang ditauladankan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kadang-kadang kita berasa kata kita tak pandai baca Quran, tapi minta supaya Allah Ta'ala capok dalam hati kita, supaya kita galak dan juga kita nak kepada Quran. Kita nak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, kita nak reti ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah jinak hati kami dengan Quran. Kita jinak dengan benda lain banyak perkara dah, ya Allah. Aku jinak dengan dunia, ya Allah. Aku jinak dengan kerja yang aku kerja, ya Allah. Aku jinak dengan segala perkara tipu dunia, ya Allah. Tapi dengan Quran aku tak jinak, ya Allah. Ya Allah, jinakkan hatiku dengan Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.